بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan, ia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah dia dari barat. Maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu dia membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat 256, 257 sehinggalah 258 yang kita bacakan pada malam ini, yang masih lagi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang ketiga, yang menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan hakikat agama, dan juga telah jelas terang dan nyata kebenaran yang ada dalam Islam. Bila Allah Ta'ala memulakan ayat dengan firman-Nya, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Berhubung dengan turunnya ayat ini, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, turun ayat La ikraha fid din pada seorang lelaki di kalangan orang Ansar daripada kabilah Bani Salim. Namanya ialah Husain. Dia mempunyai dua orang anak. Kedua-dua anak dia adalah Kristian Nasara, Kristian Arab. Manakala dia pula seorang Islam. Lalu dia datang menemui Nabi SAW sambil berkata, Ala astakrihuhuma fa innahuma qad abaya illa nasraniyah. Boleh tak aku memaksa kedua-duanya memeluk Islam? Kerana mereka enggan melainkan berpegang dengan agama Kristian. Maka turun ayat ini, La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Dalam satu riwayat, bila mana ayahnya memaksa anak-anaknya memeluk Islam, yakni Husain, lalu mereka bertekak dan berbalah. Lalu mereka datang menemui Nabi SAW. Anak yang Kristian jumpa Rasulullah, dan ayahnya yang Islam juga bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia berkata, yakni ayah yang Islam bernama Husain berkata, wahai Rasulullah, ayadkhulu ba'din nar wa ana anzur? Apakah aku membiarkan sebahagian diriku masuk neraka dalam keadaan aku melihatnya? Jadi maksudnya lah, anak-anak itu sebahagian daripada aku.
Apakah aku nak tengok anak aku masuk neraka dalam keadaan aku melihat tidak berbuat apa-apa? Maka turun ayat ini, la ikrah fiddin. Maka Husain tidak lagi memaksa kedua anaknya untuk memeluk Islam. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Hibban daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ada seorang perempuan di kalangan wanita-wanita Ansar. Dia selalu kalau beranak gugur. Artinya kalau mengandung gugur. Bukan beranak gugur. Kalau mengandung gugur. Bila mengandung gugur, dia berkata kalaulah nanti dapat anak, dia akan Kristiankan anak ini. Ini sebelum kedatangan Islam. Maka anak-anak mereka pun dikristiankan. Dan tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi. Tinggal bersama dengan Bani Nadir. Dan ketika mana Bani Nadir dihalau keluar daripada Madinah. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi besar, iaitu Qainuqa, Nadir dan Quraizah. Qainuqa khianat kepada Rasulullah dalam perang Badar. Maka Rasulullah halau Qainuqa. Nadir khianat pada Rasulullah dalam perang Uhud. Maka Nabi halau kabilah Nadir, Yahudi. Manakala Quraizah khianat kepada Rasulullah dan umat Islam dalam peperangan Ahzab. Maka dibunuh lelakinya, ditawan kanak-kanak dan wanitanya. Itu kesudahan orang-orang Yahudi. Maka bila Yahudi Nadir dihalau keluar kerana pengkhianatan mereka dalam perang Uhud, mereka membawa bersama mereka anak-anak Ansar yang mengikut ajaran Yahudi dan mengikut ajaran Yahudi yang duduk dengan Bani Nadir. Lalu kata orang-orang Islam, kami tak akan membiarkan anak-anak kami bersama dengan mereka. Maka turun ayat ini, tiada paksaan dalam agama. La ikrah fiddin. Tak boleh paksa. Artinya anak-anak yang wanita tadi yang bila mengandung gugur bernazar kalau dapat anak nak Yahudikan dia. Ini sebelum kedatangan Islam. Dan bila-bila anak mereka membesar bersama Yahudi Bani Nadir, waktu Bani Nadir dihalau keluar, maka wanita-wanita telah pun Islam. Laki-laki telah pun Islam nak ambil balik anak-anak mereka yang telah dibesarkan cara Yahudi dan memaksa mereka memeluk Islam. Maka turun ayat ini, tiada paksaan dalam agama. Kenapakah tiada paksaan dalam agama? Kenapa Islam tidak ada paksaan? Tak boleh kita paksa seorang memeluk Islam. Sedangkan kebanyakan agama lain memaksa. Bila kita baca sejarah Melaka, waktu Portugis menyerang Melaka pada tahun 915 Hijriah, ataupun bersamaan dengan 1510 Masihi, dan dia gagal, kemudian berperang lagi sehingga 2 tahun, barulah Portugis berjaya menang Melaka pada tahun 917 Hijriah atau bersamaan dengan 1511. Di akhir 1511. Kalau ikut tahun Hijrah 2 tahun. Jadi pada permulaan awal Hijrah. Kalau ikut tahun Masihi, dia juga 2 tahun, iaitu 1510 dan 1511. Barulah mereka berjaya. Apa yang mereka lakukan? Ialah mereka membunuh beramai-ramai, memaksa orang Islam beramai-ramai masuk Kristian. Maka dibunuh warga Melaka secara ramai-ramai, yang meningkatkan ketegangan kebencian orang Islam kepada Portugis. Akhirnya orang-orang Islam merompak kapal-kapal yang hendak berlabuh di Pelabuhan Melaka di bawah sediaan kawalan Portugis menjadi lanung. Asal lanung di kawasan Melaka ni lanung baik, lanung soleh, kerana mereka cuma merompak kapal-kapal kafir untuk merobohkan dan menghancurkan kekuatan Portugis. Oleh kerana Portugis ni dia negeri kecil, dia tak mampu mengawal semua lautan Melaka yang luas, laut yang luas, kawasan yang luas, menyebabkan mereka cuma berkubu dan bertahan di Melaka sebelum mereka kalah. Ditambahi pula apabila negeri Portugis sendiri telah dijajah oleh negara Sepanyol, berlaku pergaduhan dengan Sepanyol di Eropah. Tetapi apa yang kita nak sebut, bagaimana mereka memaksa orang Islam meninggalkan Islam. Tetapi dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. Islam tak masuk sebuah negara untuk paksa orang masuk Islam. Sama ada mereka membayar jizyah atau mereka memeluk Islam dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kenapa tidak ada paksaan dalam agama? Allah menjelaskan, qad tabayyana ar-rusyd, kerana hidayah itu cukup jelas, minal ghayyi, daripada kesesatan. Kerana sifat Islam ia cukup jelas benarnya, ia cukup jelas ajarannya, cukup jelas cahayanya. Umpama matahari
di dada langit yang tidak mungkin tidak melihatnya melainkan orang sakit mata. Siapa pun boleh melihat matahari di panas terik, di waktu panas terik, di dada langit dengan begitu terang melainkan yang sakit mata. Yang sakit hati, yang dengki, memang kata tak nampak. Nak beritahu jelasnya Islam, ajaran Islam begitu jelas, hidayah petunjuk begitu jelas. Faman yakfur bit-taghut, dan siapa yang kufur dengan taghut. Apa maksud taghut? Taghut ada 3 makna. Yang pertama makna taghut ialah syaitan. Yang kedua makna taghut ialah berhala-berhala. Yang ketiga makna taghut ialah apa sahaja yang menyesatkan manusia. Kalau ada orang cuba sesatkan kita, kita panggil dia taghut. Ni jenis taghut ni, suka sesatkan orang. Kalau syaitan sesatkan orang disebut taghut. Berhala-berhala yang menyesatkan, sekutu-sekutu yang menyesatkan dinama taghut. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur dengan taghut, yakni menolak taghut. Kenapa Allah jelaskan perkataan faman yakfur bit-taghut? Supaya kita tahu dengan jelas akan kebatilan agama lain. Bukan sekadar kita tahu benarnya Islam. Itu satu aspek. Kita juga tahu batilnya agama lain. Sebagaimana bukan sekadar kita tahu baiknya suatu benda, kita juga kena tahu betapa jijiknya benda yang dilarang. Baiknya solat, baiknya puasa. Sebagaimana jijiknya zina, jijiknya mencuri. Memporak-porandakan masyarakat, merosakkan keturunan, menjadikan manusia berbalah. Sebagaimana kita lihat jijiknya arak. Jadi kita kena belajar apa yang menjijikkan dalam arak supaya jiwa ini begitu benci. Macam masyarakat kita berjaya mengajar, mendidik diri supaya jangan makan babi. Didik jangan makan babi. Apa pun sebut je ada babi, kita pun mula menjauhi. Kata ni ada campur minyak sikit, kita jauhi. Bukan kata daging, minyak babi. Dia kata ni ada bulu babi sikit, kita pun menjauhi. Kalau sekiranya ada ayon babi pun sama. Ada ayon babi je, bukan babi, ayon babi. Maksudnya, kalau dalam peti sejuk tu tuan-tuan, dia orang letak daging babi. And then letak daging lembu. Dia punya berjangkit, dia punya sifat tu kena pada daging lembu. Bila cek macam ada daging babi, walau tak ada. Dia punya jangkitan pun kita tolak. Pinggang, mangkuk, peruyuk, kalau ada bekas masakan babi, walaupun sudah dibasuh dengan sabun naki sebagai contoh, maka dia tetap masih najis sehinggalah dia disamuk, disertu. Kita akan rasa, kita akan berfikir, ni bekas goreng babi. Kalau andai kata dah sertu secara betul, jiwa kita dipanggil talazum, tetap ingat ni pernah babi ni, pernah masak babi ni, pernah masak Maggi babi. Boleh tak boleh? Kita pun tak nak. Artinya kita berjaya menjadikan benda tu jijik. Sama juga kita kena jijik dengan zina. Kita kena jijik dengan mencuri. Kita juga kena jijik dengan mengumpat. Mengumpat pun jijik. Tak nak umpat. Jijik lah. Mengatur orang, merendahkan orang. Jijik. Artinya kita bukan sekadar diajar mengetahui benda baik. Baiknya tolong orang. Baiknya beri makan pada orang. Baiknya kita beri hutang pada orang. Baiknya kita sabar dengan perangai orang. Baiknya kita terima orang sebagai tetamu. Baik ni pahala besar. Kita jadi gembira dengan buat baik. Kita juga kena tahu buruknya benda ni. Benda-benda yang dilarang oleh Allah buruk, jijik. Supaya kita menjauhi semua-semua. Kerana itu Allah menyebut, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur dengan taghut. Maknanya dalam diri kita ada satu jiwa yang benci pada taghut, berhala. Kerana itu dalam Islam diharamkan patung-patung kerana kebencian pada berhala itu sendiri. Walaupun patung-patung tu kita tak sembah. Artinya tuan-tuan, kalau kita ada patung-patung nak letak kat rumah lah, patung-patung nak letak kat rumah, kita tak akan buat kerana ia diharamkan. Walaupun kita kata kita tak sembah, bukan isu tak sembah, kerana patung ini disembah, maka kita jijik. Kita tidak mahu benda ni wujud. Maka ini yang dimaksudkan kebencian pada taghut. Wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang bil urwati, dengan tali al wuthqa, yang punya simpulan yang kuat. Bukan sekadar tali yang merupakan kalau pegang kita rasa selamat. Dan dia pula bersifat wuthqa, yakni yang disimpul mati. Kukuh sungguh lah, ikat tu kukuh sungguh. Umpama kita ikat tali-tali pada rakit,
Tak bimbang kita rakit tu pecah kerana tali tu dah kuat. Umpama tali yang diikat pada suatu tempat untuk kita bergayuk, kita tak bimbang apa. Tali buai sebagai contoh. Kita tak bimbang walaupun berat kita 100 kilo. Naik insya-Allah tak ada masalah. Sebab talinya kukuh. Sementara anak kita bawa berat 15 kilo. Kita letak anak kita yang buah, kita pun hayung sampai ke langit. Kita tak takut putus tali tu kerana kita tahu dia kuat. Begitulah kuatnya, begitulah perumpamaan seorang yang bila mana dia mendustakan tagut, beriman dengan Allah, dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Kata ulama yang dimaksudkan urwatul wusqa ialah ucapan la ilaha illallah. Al-urwatul wusqa ialah ungkapan, ucapan la ilaha illallah. Kemudian Allah menyebut wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ini Allah dengar siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yang benar-benar mengkufuri tagut. Dan Allah mengetahui dalam hati seseorang, munafikkah dia, pura-purakah dia, hipokritkah dia dalam beriman, Allah tahu. Maka jangan ada menyembunyikan. Kerana itu kita lihat mana-mana orang munafik yang cuba menyembunyikan sifat munafiknya, maka terselah jua. Nampak perangai munafik dalam perang Badar, nampak perang Uhud, nampak dalam perang Khandaq, nampak. Dan demikian juga dalam kehidupan orang beriman, orang-orang munafik ini kita akan kelihatan sedikit demi sedikit wajah-wajah sebenar mereka, warna-warna sebenar mereka bila mereka yang menentang Islam. Bila mereka yang susah hati bila Islam naik. Mereka susah hati yang bila Islam berkembang. Mereka yang susah hati bila Islam memerintah. Ini wajah-wajah, warna sebenar sifat-sifat orang munafik. Kerana itu Allah menyebut wallahu sami'un alim. Allah dengar, Allah mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, yakni pembantu, penolong, penjaga, teman orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman sentiasa dijaga oleh Allah. Kerana itu Allah menyebut perkataan wali. Macam seorang menikah, kita panggil wali nikah. Artinya dijaga anak dia ni untuk dia pelihara, untuk dia protect daripada segala perkara yang menyakitkan, yang mengganggunya. Maka Allahu wali. Allah wali. Kerana itu orang-orang beriman bila ditimpa apa-apa dia akan ingat Allah. Sakit, ya Allah tolonglah aku. Susah, ya Allah lepaskan kesusahanku. Senang, alhamdulillah atas nikmatmu. Kerana Allah wali dia, dia akan ingat Allah. Senang susah dia akan ingat Allah kerana Allah paling dekat dengan dia. Sebab itu bila dia dapat sesuatu, dia akan bersyukur dengan cepat kerana Allah wali. Allah hampir dengan dia. Allah penolong dia. Allah wali dia. Allah pembantu dia. Allah teman dia. Allah yang menjaganya. Ini makna wali. Allah menjaga orang yang beriman. Allah teman orang beriman. Allah pembantu orang beriman. Allah hampir dengan orang beriman. Kerana itu saya sebut tadi orang beriman, bila apa-apa kena kat dia, yang paling dekat dengan dia Allah. Maka dalam doanya dia rasa dekatnya Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya di manakah aku hampir, aku dekat. Dan kerana Allah itu wali orang beriman, maka bila kita kena susah sikit-sikit tuan-tuan, kita tu ingat Allah. Kerana Allah wali kita. Kemudian Allah sebut yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menyelamatkan orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kesesatan, keraguan-keraguan kepada nur, kepada cahaya Islam. Berhubung dengan ayat ini, kata para ulama, itu bila sebut perkataan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali orang-orang beriman, menjaga, memelihara mereka, memberi hidayah kepada mereka, memelihara seluruh panca indera mereka, akal mereka, agama mereka daripada sebarang kegelapan syak dan juga syubhah, kejahilan, kesesatan, kekufuran, penyelewengan kepada cahaya ilmu, makrifat, yakin, iman yang sebenar. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa iza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu bila mana diganggu oleh syaitan, maka dia cepat menyedarinya, maka mereka tajam melihat tipu daya syaitan. Kata Mujahid dan Abdah ibni Abi Lubabah, ayat ini diturunkan kepada satu kaum yang beriman dengan Nabi Isa, yakni Kristian. Dan bila mana datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mereka ini kufur kepadanya. Itu ayat selepasnya yang dimaksudkan, iaitu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir itu pembantu-pembantu mereka ialah syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Kata Mujahid, iaitu orang-orang yang asalnya beriman dengan Nabi Isa AS. Waktu datang Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya. Maka ini dimaksudkan patut duduk dalam cahaya, tiba-tiba keluar dari cahaya iman Nabi Isa tadi kepada kekufuran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kelompok-kelompok yang berjaya disesatkan oleh syaitan, oleh taghut, supaya orang beriman sentiasa mengetahui musuh mereka ialah taghut. Apa itu taghut? Kita dah sebut 3 benda. Yang pertama syaitan, yang kedua berhala, yang ketiga apa sahaja yang menyesatkan manusia. Itu Allah kata orang beriman Allah jaga. Bila Allah jaga, Allah keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya yang benar, cahaya Islam. Tetapi orang-orang kafir, yakni yang kufur pada Nabi Muhammad, baik kalangan Yahudi, baik kalangan Kristian, baik kalangan penyembah berhala, baik di kalangan Buddha, baik di kalangan Hindu, yang kufur pada Nabi Muhammad SAW, maka taghut akan menyembelahi mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan, menjauhkan mereka daripada cahaya. Maka kesangnya apa? Ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sepakat ulama, berdasarkan ijma' ulama dan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang kafir akan kekal dalam neraka, tak akan keluar walaupun sebentar. Tak akan keluar. Walaupun mereka berdoa dan mereka tidak dibenarkan mendapat syafaat. Mereka tidak dibenarkan menerima syafaat walaupun daripada anak sendiri. Walaupun daripada kenalan mereka. Walaupun daripada kaum mereka. Atau siapa sahaja yang mereka mengenalinya, maka mereka tidak berhak mendapat apa-apa syafaat. Bahkan yang mereka dapat ialah kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka ini maksud ayat ini. Baik, kalau kita lihat, apa kaitan ayat ini dengan ayat kursi? Kalau sekiranya ayat kursi yang kita baca semalam, ayat 255, Allah Ta'ala menyebut segala sifat-sifat Allah, keesaan Allah, pemilik, penguasa, penjaga langit dan bumi, Tuhan yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, yang menguruskan segala keperluan makhluk-makhluknya tanpa sebarang kesukaran dan juga kesusahan, yang meliputi ilmu semuanya. Maka Allah Ta'ala, bila kita tengok kaitan ayat kursi dengan segala sifat Allah tadi, maka tak ada sebab nak paksa masuk Islam. Kerana Allah itu begitu jelas zatnya. Berbanding orang menyembah berhala, apakah jelas berhala itu yang punya sifat ketuhanan? Adakah berhala-berhala tadi ada sifat Tuhan? Atau orang-orang yang disyirikkan bersama dengan Allah untuk jadikan dia Tuhan atau anak Tuhan, apakah dia ada sifat macam Allah sifatkan tentang dirinya dalam ayat kursi? Tak ada. Penjaga langit, penjaga bumi, yang mengetahui sesuatu, yang menciptakan arash, yang kita katakan bersifat esa, yang hidup, lagi berdiri dengan sendirinya. Maka tidak ada sebab untuk memaksa orang masuk Islam, kerana sifat Allah yang begitu jelas tadi, agama Allah yang begitu jelas. Sedangkan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang disembah, yang disyirikkan, tidak jelas sifatnya bagaimana. Bukan bila berhala-berhala disembah, kelahiran orang yang menyembah berhala lebih dulu daripada berhala itu sendiri. Miladuna aqdamu miladikum, lahir kami lebih dulu daripada lahir kamu, wahai berhala. Jadi siapa pun yang melihat syirik-syirik yang disekutukan dengan Allah, ia satu benda yang mubhamat, satu benda yang mengelirukan, satu benda yang tak ada nilai pun untuk diangkat sebagai Tuhan. Tak ada nilai. Nak angkat Tuhan sebab apa? Berhala-berhala dengan rupa bentuknya, dengan sifatnya, dengan matinya, dengan butanya, dengan tidak mendengarnya, dengan segala kekurangannya. Mana mungkin akal yang Allah berikan norma ini boleh melihat ini sebagai Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kerana itu kalau kita katakan ayat kursi sebelum ini menyebut tentang sifat Allah begitu detail, jelas, maka kerana itu tidak perlu dipaksa orang masuk Islam.
Tak perlu. Kerana jelas sifat Allah. Tidak ada paksaan dalam agama. Bukan begitu jelas terang hidayah Allah SWT. Baik, itu kaitan ayat yang kita bacakan dengan ayat sebelumnya. Kemudian kita lihat pada ayat 258. Bila Allah menceritakan tentang kisah Numrus bin Kush bin Kan'an dengan firman-Nya, alam tara ilal ladzi, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, yakni tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, yakni tidakkah engkau mengetahui secara memahami secara hati wahai Muhammad tentang apa? Ilal ladzi haja Ibrahim, iaitu orang yang berdebat dengan Ibrahim, berbalah dengan Ibrahim, fi rabbi, pada hakikat ketuhanan, an atahu Allahul mulk, hanya kerana dia rasa dia ada kuasa maka dia berhak bercakap tentang ketuhanan. Idh qala Ibrahim, ketika mana Ibrahim berdebat dengan raja ini dengan berkata tentang Tuhan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Qala, lalu raja itu menjawab, ana uhyi wa umit, aku juga boleh hidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, maka Ibrahim kata lagi, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, ya'ti bisyams, mendatangi matahari, minal masyriq, dari timur, fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan matahari itu daripada barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang bodohlah orang-orang yang kufur kepada Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak beri petunjuk pada kaum yang zalim. Baik, apa kaitan cerita ni dengan ayat yang sebelum ni kita baca? Kalau sebelum ni Allah kata tidak ada paksaan dalam agama, begitu jelas Islam, begitu jelas simpulan Islam. Siapa yang berpegang dengan Islam, dia berpegang dengan suatu perkara yang kuat. Dan Allah itu adalah penolong orang beriman, yang sentiasa menjaga hidayah mereka, yang sentiasa memelihara mereka dari kesesatan. Manakala orang kafir pula, mereka ini yang menjadi pembantu mereka syaitan-syaitan. Mereka keluar daripada cahaya kepada kesesatan. Mereka ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka Allah nak beri contoh orang beriman yang dijaga oleh Allah. Siapa? Ibrahim. Dan Allah nak beri contoh orang kafir yang penolongnya syaitan. Ini kaitan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala nak gambarkan betapa jelasnya Islam. Lihat hujahnya jelas. Allah hidupkan dan mematikan. Apakah berhala kamu hidup dan mematikan? Tidak. Tidak menghidup, tidak mematikan. Bukan berhala itu dicipta. Kemudian Ibrahim dengan jelas berhujah tentang jelasnya agama Allah. Allah yang mendatangkan matahari dari timur, sila datangkan daripada barat. Kalau kita lihat latar belakang, tadi saya sebut munasabah ayat ni. Apa munasabah ayat ni? Yang ni kaitan. Kita dah beritahu kaitan ayat kursi dengan kaitan la ikrah fid din, dengan kaitan ayat kursi. Kemudian kaitan la ikrah fid din, iaitu ayat pada 256, 257 dengan kaitan ayat 258. Yang ada kaitan. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita satu kisah yang berlaku kepada Numrus. Numrus bin Kush bin Kan'an bin Sam bin Nuh alaihissalam. Iaitu yang alaihissalamnya Nuh. Dia ni keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh maknanya ia selepas damai banjir besar. Maka kalau kita lihat Numrus ini macam cici. Numrus bin Kush, Kush bin Kan'an, Kan'an bin Sam, Sam bin Nuh. Dia seorang raja. Itu raja bagi sebuah negara namanya Babylon. Negara Babil. Kalau dalam bahasa Arab sebut Babil. Kalau kajian saya menyebut Babylon. Iaitu suatu empayar lama yang terawal di dunia, yang terletak di Baghdad ataupun yang terletak di Iraq. Dan kita tahu kalau orang mengaji sejarah, tamadun pertama dunia wujudnya di Asia Barat. Ya, ini di negara-negara Arab. Khususnya Iraq, Yaman. Dia tak wujud kat Amerika. Amerika tu tuan-tuan tak ada apa lagi. Dan demikian juga negara-negara lain tak wujud pun. Ia bermula daripada Asia Barat. Sebagaimana nanti akan berakhir di Asia Barat. Kerana itu konflik berlaku di Asia Barat. Kerana ia adalah tempat bermulanya dunia. Semua konflik akan berlaku di sana. Dan kekayaan semua berkumpul di sana. Satu hari nanti sungai-sungai akan kering mengeluarkan emas-emas yang banyak. Di mana? Di Asia Barat. Dan berlaku kiamat nanti kat mana tuan-tuan? Dia punya pusatnya juga di Asia Barat.
Di mana berakhirnya Dajjal? Di Asia Barat. Di mana berakhir Ya'juj Ma'juj? Di Asia Barat. Maka semua cerita Asia Barat itu negara-negara Arab. Asy-Syarqul Awsat. Dalam bahasa Arab sebut Asy-Syarqul Awsat. Middle East. Maka tempat ini menyimpan tamadun manusia yang lama. Antaranya Raja Namrud. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat bila Amerika serang Iraq, apa yang dibuat? Betapa banyak hilang perkakas-perkakas ataupun alatan yang dijumpai pada zaman Mesopotamia, tamadun awal manusia, bukan zaman Babylon. Dipindahkan, ditransfer luar. Kenapa? Supaya tidak nampak macam dalam negara Islam ini bermula tamadun. Sebab kalaulah mereka mengetahui bahawa tamadun bermula negara Islam, itu akan mendorong mereka mengkaji serta memeluk Islam. Maka sebab itu cuba buang. Seolah-olah negara Arab ni berwujud 2-3 hari lepas. Berwujud, yang wujud lama mereka. Yang wujud lama UK. Yang wujud lama negara-negara barat ni. Itu cara mereka. Halus. Sehingga dalam perang Iraq antara kerugian besar umat Islam, semua benda-benda yang kita kata artifak lama hilang. Hilang, pecah, hancur. Demikian tamadun-tamadunnya. Sebab tamadun tadi, Al-Quran cerita. Antaranya Al-Quran cerita tentang Numrus bin Kush bin Kanan ini. Seorang raja. Dan kata Imam Mujahid, raja yang memerintah dunia ada 4 orang. 2 orang beriman, 2 orang kafir. Adapun 2 orang yang beriman, Sulaiman bin Daud dan juga Zulkarnain. Ini yang beriman. Adapun yang kafir ialah Numrus bin Kush bin Kanaan dan Bukhtanasar. Kedua-dua ini ialah raja Babylon, Bukhtanasar, atau disebut dalam bahasa sejarah Nebuchadnezzar. Kalau kita lihat bagaimana Numrus bin Kanaan ataupun Numrus bin Kush bin Kanaan, waktu mana Nabi Allah Ibrahim AS, kalau kita cerita ringkaslah kisah Nabi Ibrahim, ayahnya penjual berhala, pembuat berhala. Maka Allah Ta'ala wahyukan pada Ibrahim untuk mengubah kaumnya. Maka Ibrahim bersendirian dalam menentang kaumnya. Setiap kali dia menjual berhala, dia akan kata, siapa nak beli berhala yang tak boleh bercakap, yang tak boleh dengar, yang tidak manfaat apa-apa. Cara promosi dia, orang tu tak beli. Macam kalau seorang tu jual rokok, siapa nak mati cepat, marilah beli rokok. Siapa nak mati cepat, siapa nak beli rokok. Cara promosi tu. Jadi bila Ibrahim demikian, sehingga pendek ceritanya, ketika mana kaum mereka berpesta dalam satu perayaan, menjadi budaya mereka, mereka mesti keluar daripada kota. Ini kebanyakan penganut agama berhala. Mereka mesti keluar daripada kota, tinggalkan kota. Maka di situ Ibrahim mengambil kesempatan menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala tersebut dan meninggalkan kapak pada berhala yang besar. Dan waktu mana selesai perayaan, mereka tengok berhala mereka hancur di rumah ibadat utama mereka. Maka mereka bertanya, siapa yang buat? Lalu kata mereka, yang tak suka berhala kita cuma seorang, itu Ibrahim. Maka ditangkap Ibrahim, diadili Ibrahim. Siapa yang melakukannya? Ibrahim kata yang melakukannya pasti berhala besar, sebab kapok dengan dia, tanya dia. Maka mereka pun tunduk, membisu, malu, kalah hujah. Artinya bila kita berhujah dengan orang kafir, penyembah berhala, mereka akan tunduk bisu. Sebab tidak jelasnya agama berhala. Tak jelas. Tak jelasnya Tuhan yang mereka sembah. Dengan punya sifat lemah tadi. Jadi bila mereka tahu Ibrahim buat demikian, lalu mereka berpakat untuk bakar Ibrahim. Baik, dialog yang kita baca dalam ayat 258, sebagai ulama mengatakan ia berlaku selepas dibakar Ibrahim dan ternyata Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Sebab logiknya kalau kita berfikir, kerana ayat ini tak sebut sebelum Nabi Ibrahim dibakar atau selepas dibakar. Kerana kalau sebelum dibakar, saya tak rasa raja itu berminat nak jumpa Ibrahim. Dia bagi menteri dalam negeri dia selesai. Tapi sewaktu Ibrahim dibakar dan tidak terbakar, namanya memuncak. Maka orang yang ada kuasa, dia nak bila benda ni viral, yang ni dia nak. Maka ketika itulah, bila dibakar Ibrahim AS, dan Allah berfirman kepada api, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kepada api, wahai api, jadilah sejuk kamu dan nyaman kamu, selamatkan Ibrahim, yang akan menyelamatkan Ibrahim. Maka bila api padam, Ibrahim baru keluar.
Kata Nabi Allah Ibrahim, tidak ada tempat paling seronok aku duduk melainkan dalam api. Seronok dalam api. Menjadikan apa yang mereka nampak sebagai satu penderaan, penyiksaan, rupanya nikmat kepada Ibrahim AS. Ya, boleh saja Allah mengubahnya. Maka bila Ibrahim keluar, maka Numrus bin Kush bin Kan'an mengajak Ibrahim bertemu dengannya, maka berlaku perdebatan ini. Maka Allah menceritakan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang ketuhanan. Hanya dia ingat dia boleh menguasai Ibrahim sebab dia punya kuasa. Kerana kebanyakan orang ada kuasa, dia rasa hujahnya lebih kuat. Siapa yang ada kuasa, dia akan rasa hujah lebih kuat. Walau hujah yang kuat bukan sebab kita ada kuasa. Hujah yang kuat kerana ia adalah kebenaran. Maka kebenaran itu dikuat dengan sendirinya walau tanpa kuasa. Walau datang daripada rakyat yang marhin, datang daripada orang yang kecil. Tetapi kebenaran itu adalah raja sebenarnya. Tetapi Allah cerita tentang hakikat nafsu manusia. Bila dia ada kuasa, dia rasa dia betul. Maka berlaku perdebatan. Maka Ibrahim bercerita tentang Tuhan. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Ini dah checkmate. Sebab benda ni tidak ada pada berhala, hidup dan mematikan. Kerana berhala diciptakan, diukir, dibina, dijual belikan. Tapi bila Ibrahim menyebut satu sifat yang takkan ada pada makhluk, apa dia? Menghidupkan, mematikan. Semua kita tahu. Ibrahim bercakap ilmu hakikat. Lalu raja ini cuba bercakap dengan ilmu majaz, simbolik. Dia berkata, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Maka dia keluarkan dua banduan dari penjara. Seorang dihukum bunuh, seorang dihidupkan. Seorang dibebaskan. Lihat, aku menghidupkan, aku mematikan. Kata hujah yang amat bodoh. Kerana dia faham apa maksud Ibrahim. Maksud hidup mematikan ialah insya'. Memulakan hidup orang ni dan juga mematikannya. Tapi si Numrus cuma faham secara majaz, simbolik, maknanya berkuasa menjatuhkan hukuman gantung, yang ni dibebaskan, dinamakan hidup dan mematikan. Itu orang tak nama hidup dan mematikan. Itu kita nama bahawa hukum dan melepaskan. Yang ni dihukum, yang ni dilepaskan. Bukan maksud hidup. Bukan dia menghidupkan. Ibrahim bercakap tentang hakikat. Nak beritahu, bila kita bercakap hal kebenaran, kita tak payah nak simbolik-simbolik, cakap terang-terang. Sebab kebenaran itu memang terang. Tak payah nak disimbolikkan. Baik, bila raja cuba untuk bercakap simbolik, maka Ibrahim bercakap satu benda yang memang kita katakan tak boleh nak cerita dah. Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Itulah proses kejadian yang berlaku pada matahari. Sekarang kamu ubah. Kamu datangkan matahari daripada barat dan tenggelam kat timur. Biar terbalik. Fabuhital ladzi kafar. Terus surrender, tak mampu berhujah. Kenapa? Bila Ibrahim menyebut tentang kuasa bawah, menciptakan, dia cuba mentakwilkan. Bila Ibrahim menyebut kuasa langit di atas, arti lihat, ini yang kat langit, kamu boleh sentuh tak? Yang menurunkan hujan, kamu ada kuasa menurunkan hujan. Yang mengubah matahari boleh. Yang mendatangkan malam, mendatangkan siang boleh. Maka tak boleh. Sebab tu ahli sihir, dia boleh sihir pada benda-benda yang bersifat atas bumi. Tapi bila menyentuh tentang alam atas, tak boleh. Dia tak boleh jadikan siang malam. Walaupun ahli sihir, dia boleh buat orang ni kepala putus lah, badan putus lah dia buat. Tapi suruh dia kata, jadikan malam ni siang. Okey, ni malam, tukar siang. Tak boleh. Nak suruh orang yang jaga buat macam ni, tidur boleh. Tu ahli sihir boleh buat. Buat macam ni, tu tidur. Itu orang sihir boleh buat. Tapi kalau nak tukar malam siang, tak boleh. Nak tukar matahari turun naik, tak boleh. Itu mukjizat boleh. Mukjizat boleh. Dengan perintah Allah Ta'ala. Maka disebut satu pembuktian ketuhanan tentang pemeliharaan cakrawala, matahari, bulan, bintang. Ini daun Raja Numrus. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Orang ni kalau kufur pada Allah, dia zalim. Dia memperbodohkan dirinya dan Allah tak akan beri dia petunjuk untuk membuktikan kebatilan dia. Tak akan. Orang yang ingin mempertahankan kebenaran, Allah sentiasa beri petunjuk untuk dia jawab. Supaya nampak jelas ni Islam, kebenaran Islam. Kan itu tuan-tuan kita ulama-ulama Islam. Setiap hari, saban tahun mereka terus menulis menjawab apa sahaja syubhat, kekeliruan yang ditimbulkan, apa sahaja fitnah yang cuba ditimbulkan tentang Islam, kita dah jawab dengan panjang lebar, dengan jelas.
untuk menunjukkan sifat agama ini jelas. Baik dari sudut hukumnya, ekonominya, sosialnya, semua jelas. Kerana agama ini datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, agama ini dari Allah, maka jangan ragu-ragu. Allah akan mengilhamkan kita untuk berhujah dengan golongan-golongan batil. Sebab itu tak boleh takut nak berdebat dengan geng-geng yang kita katakan cuba memalsukan agama, geng-geng yang cuba menyesatkan agama, geng-geng yang cuba memusuhi agama. Kerana agama kita begitu jelas. Hujahnya begitu terang. Sebagaimana terangnya Ibrahim berhujah dengan Namrus bin Kush bin Kanaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.